Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Fansurina Abdullah dalam Buletin Pahang Isnin 27 Jun 2022. Kemajuan pembinaan projek laluan rel Pantai Timur ECRL telah berada pada tahap 30% setakat Mei tahun ini. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, pelaksanaan projek yang menelan kos RM50.27 bilion dijangka siap sepenuhnya menjelang tahun 2026. Katanya, projek ECRL ini melibatkan jarak jajaran 665 km merentasi 4 buah negeri iaitu Kelantan, Terengganu, Pahang dan Selangor, dan ini merupakan satu pencapaian bersejarah negara. Pelaksanaannya menelan kos RM50.27 bilion dan telah menyaksikan tahap kemajuan projek sebanyak 30% sehingga bulan Mei lalu dan ia dijangka siap sepenuhnya menjelang tahun 2026. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian permulaan pembinaan terowong genteng ECRL Pahang di Bentong. Turut hadir Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warosdi Wan Ismail, Menteri Keuangan Senator Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Pengangkutan Datuk Seri Insinyur Dr. Wee Ka Siong, Timbalan Menteri Keuangan 1 Yang Berhormat Datuk Indra Muhammad Shahar Abdullah, Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob, Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia Ouyang Yujing, Pengerusi Malaysia Rail Link Sdn Bhd MRL Tan Sri Muhammad Zuki Ali, Ketua Pegawai Eksekutif MRL Datuk Sri Darwis Abdul Razak, Naib Presiden China Communication Construction Company Ltd CCC Sun Ziyu dan Pengarah Urusan China Communication Construction ECRL Sdn Bhd CCC ECRL Kong Ki. Beliau berkata pengorekan terowong projek ECRL menggunakan kaedah mesin pengorek terowong TBM yang terbesar di Asia Tenggara ini merupakan satu-satunya terowong yang menggunakan kaedah penggerudian terowong. Kementerian Keuangan menerusi Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA telah memperuntukkan sebanyak RM5.7 juta bagi menaik taraf sistem bekalan air di kawasan Bukit Queen, Kuantan. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warosdi Wan Ismail berkata, projek menaik taraf sistem bekalan air ini dijangka akan siap pada April tahun hadapan dan usaha ini akan diteruskan dengan pelaksanaan 70 projek seluruh Pahang dengan jumlah peruntukan RM184.4 juta menerusi pengurusan air Pahang Berhad Paip. Semua tempat yang ada masalah air kita telah dekati, kita telah pergi dan kita telah mendapat laporan dan kita telah memohon peruntukan. Hari ini kita beritahu kita dah ada 5.7 juta akan siap April insya-Allah lah ya, insya-Allah. Dan tadi saya beritahu kontraktor pun ada minta dia siapkan mengikut jadual. Kalau dia siap lebih awal itu adalah plus point, bonus. Bukan saja kepada kontraktor tetapi sebenarnya bonus kepada rakyat di sini yang boleh mendapat sistem bekalan yang lebih cepat daripada sepatutnya. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas majlis pecah tanah projek menaik taraf sistem bekalan air di Kampung Bukit Queen, Kuantan di pekarangan Masjid Al-Amin Kampung Bukit Queen 2 di Kuantan. Hadir sama ialah Timbalan Menteri Keuangan 1 Yang Berhormat Datuk Indra Muhammad Shahar Abdullah, Ahli Dewan Negeri Sungai Lembing Yang Berhormat Datuk Haji Mat Suhaimi Haji Muhammad Shah, Ketua Pegawai Eksekutif PAIP Encik Saiful Zaini Muhammad Bokhari dan Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuantan MBK Yang Hormat Datuk Hamdan Hussein. Datuk Seri Haji Warosdi berkata gangguan bekalan air ini juga berpunca daripada sistem bekalan air yang masih menggunakan paip jenis AC lama yang telah digunakan sejak tahun 1970-an yang mengakibatkan kejadian paip pecah. Dalam pada itu, beliau berkata kerajaan memandang serius terhadap kontraktor yang gagal menyiapkan projek mengikut jadual dan akan mengambil tindakan tegas. Berdasarkan rekod pengurusan air Pahang Berhad Paip, seramai 5,700 penduduk di Bukit Queen bakal menerima manfaat daripada kerja penambahbaikan sistem bekalan air tersebut. Beliau turut mengucapkan terima kasih kepada penduduk di Bukit Queen yang sabar dan memahami usaha kerajaan dalam membantu menyelesaikan isu air di kawasan terbabit. Pencapaian Cemerlang Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM Cawangan Pahang dijangka dapat memenuhi sasaran yang ditetapkan iaitu Road to RM1 billion turnover 2025.
Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warosdi Wan Ismail berkata, berdasarkan rekod Suruhanjaya Koperasi Malaysia, perolehan atau turnover gerakan koperasi di Pahang pada tahun lalu iaitu dari 1 Januari hingga 31 Disember 2021 adalah berjumlah 860.53 juta ringgit sekaligus menjadi perolehan kedua tertinggi di Malaysia selepas wilayah persekutuan. Mereka sehingga hari ini telah pun berjaya mendapat 800 juta lebih. 890. 890 juta. Dan sekarang baru bulan Jun. Jadi untuk nak dapat another 110 juta tu saya rasa tidak ada masalah. Jadi memang sasarannya memang tepat. Saya bimbang kos sasaran tu rendah. Patutnya sasaran tu mungkin 1.2, 1.3 bilion. Jadi dia letak 1 bilion. Patutnya kena lebih lagi pada tu. Kita harap tahun depan sasaran ni dapat ditingkatkan lagi lah. Ya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perasmian Hari Koperasi Negara Peringkat Negeri Pahang di Cerantut. Turut hadir Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak, Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Felda, Koperasi, Usahawan dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Haji Nazringah, Pengarah Suruhanjaya Koperasi Malaysia Cawangan Negeri Pahang Encik Radiatul Fitri Dolah, Barisan Esko Negeri serta pemimpin setempat. Dalam pada itu, Datuk Seri Haji Warosdi berkata Pahang turut mempunyai koperasi pertama yang berdaftar pada tahun 1926 dan masih kekal relevan sehingga hari ini. Beliau turut menyeru kepada koperasi-koperasi di negeri Pahang agar memperkasakan diri dan meningkatkan daya saing agar dapat terus maju ke hadapan serta merebut peluang-peluang ekonomi yang tersedia, bersatu padu serta saling bekerjasama dan bekerja keras untuk membuat perubahan ke arah transformasi Pahang menjadi negeri yang lebih maju. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warosdi Wan Ismail merasmikan Dewan Baharu di Parlimen Paya Besar dan dinamakan Dewan Datuk Seri Abdul Manan Ismail sebagai mengenang jasa kepimpinan berjiwa rakyat oleh mantan ahli parlimen itu. Dalam ucapannya, Datuk Seri Haji Warosdi berkata, Dewan tersebut telah berjaya disiapkan pada 2 Jun 2021 meskipun berhadapan dengan pandemik COVID-19, hasil komitmen daripada Majlis Bandaraya Kuantan MBK. Katanya, selain mampu berfungsi sebagai pusat pemindahan mangsa banjir, pelbagai program kemasyarakatan boleh dianjurkan di Dewan terbabit. Beliau berucap demikian pada Majlis Perasmian Dewan Datuk Seri Abdul Manan Ismail dan Perasmian Penutup Program Kementerian Keuangan MOF bersama pelanggan di Negeri Pahang Darul Makmur tahun 2022 di Dewan Datuk Seri Abdul Manan Ismail di Kuantan. Hadir sama ialah Timbalan Menteri Keuangan 1 Yang Berhormat Datuk Indra Muhammad Shahar Abdullah, Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Abdul Rahim Muda, Yang Berhormat Pegawai Keuangan Negeri Pahang Datuk Indra Nazri Abu Bakar dan Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuantan MBK Yang Berhormat Datuk Hamdan Hussein. Lebih 20 pempamer terdiri daripada pelbagai agensi di bawah MOF termasuk LHDN, KWSP, AKPK, Bank Negara Malaysia, Laksana dan sebagainya telah terlibat pada program MOF bersama pelanggan itu. Kerajaan Pahang menerusi Pejabat Daerah dan Tanah serta MBK turut mengambil bahagian pada program sama. Menurut Datuk Seri Haji Warosdi, inisiatif seumpama ini merupakan usaha yang sangat baik daripada pihak MOF sebagai reach out kepada rakyat luar bandar dalam menyampaikan maklumat dan perkhidmatan terbaik kepada rakyat di setiap peringkat. Usaha mengangkat ikon pahlawan negeri Pahang Mat Kilau dalam filem terkini arahan Syamsul Yusof menjadi platform untuk anak muda, khususnya di negeri ini mengenali figura berbakti itu secara lebih dekat. Pengerusi Jawatankuasa Sumber Manusia, Belia, Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Johari Haji Husin berkata, ia meniup semangat kebangkitan pahlawan dahulu yang berjuang demi agama, bangsa dan negara. Tayangan pada kali ini sangat memberangsangkan kerana telah menyerlahkan semangat patriotik pejuang negeri Pahang, ya, Mat Kilau, Tok Gajah, Bahaman dan sebagainya. Dan saya percaya dan yakin semua teruja pada hari ini
yang mana telah memberi satu kemanfaatan yang sangat berguna kepada inspirasi sanubari patriotik di kalangan anak-anak muda. Beliau berkata demikian selepas menonton filem berkenaan bersama 150 orang belia yang hadir memenuhi tayangan anjuran Majlis Belia Negeri Pahang di GSC East Coast Mall. Mengulas lanjut berkenaan penganjuran yang dilakukan, Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Johari berkata, ramai anak muda kini mungkin telah lupa dengan jerih perih perjuangan generasi terdahulu dalam mempertahankan tanah air. Dan Mak Kilau tu memang sudah ikon. Tapi bila dipolis dalam bentuk baru dan juga menonjolkan semangat-semangat kepewiraan bangsa Melayu, dan sudah pasti ia menambah nilai terhadap pembikinan filem pada kali inilah, dengan efek bunyinya, dengan gaya silat lincahnya yang teratur dan mengata secara fasih. Fasih itu maksud lancar. Ini juga satu teknikal yang sangat berjaya lah oleh Saudara Samsul Datuk Yusof Aslam ni. Berita itu tadi mengakhiri Buletin Pahang hari ini. Jangan lupa ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok untuk mendapatkan maklumat terkini di seluruh Pahang. Assalamualaikum.